Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pagi. Apa khabar semua? Oke, so kita kali ni, hari ni, malam ni, minggu ni kita berjumpa sekali lagi. Untuk slot apa? Untuk slot kita borak. So apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Dah ready untuk kita bersama-sama naikkan kita punya bisnes malam ni. Dan juga hari ni kita nak bercerita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Topik yang sangat menarik iaitu sains dan Isra' Mi'raj. So tunggu apa lagi? Nak buat apa? Dah tahu dah kan nak buat apa kan? Kena like, komen dan share supaya ramai lagi orang tahu berkaitan dengan sesi live kita pada malam ni, supaya lagi ramai boleh join. Macam mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahulah, macam mana yang anda sendiri tahu, sesi live kita untuk anda. So sesi live ni untuk anda dapatkan satu input yang macam wow, ini input baru. Okay. So pastikan like, komen dan share. Alright, so apa khabar Kak Siti Hajar, Kak Marjan? Kak Marjan pagi tadi pun dah datang. Pagi tadi kita ada satu sesi bersama-sama dengan council dan juga beberapa manager-manager dan juga stokis. Pagi tadi kita ada satu sesi yang membakar punya sesi. Alright, so malam ni semua masih lagi committed join live kita. Terbaik, memang terbaik. Memang inilah ciri-ciri orang yang berjaya. Kak Nur Fatihah Muhammad Rusli, apa khabar? Okay, so semua sekali like, comment dan share sekali lagi supaya apa? Supaya kita dapat mengimarahkan lagi kita punya sesi live pada malam ni supaya orang di luar sana tak tertinggal untuk mendengar topik kita pada malam ni. Sebab apa? Sebab topik ni saya sendiri pun suka. Saya suka mendengar kita cerita pasal Islam tu dan juga kaitan dia dengan sains tu. Saya suka. Itu antara topik-topik yang saya suka baca, saya suka dengar, saya suka tengok video lah. Okay. Right. So like, share, komen dan juga tag. Tag sekali. Ada yang ramai kat Zura. Dia tag semua orang kan. Okay, bagus. Terbaik. Okay, sebab apa? Sebab itulah dakwah kita. Itu dakwah kita sebenarnya. Kita ajak orang kat arah kebaikan, sama ada orang join ke tak join. Itu nombor 2. Tapi usaha kita tu dah dikira dah. Dia dah cetik dah. Pop. Dah detik dah. Okay. Alright. So sekali lagi saya mengingatkan kepada semua, ada soalan boleh bertanya di ruangan komen. Saya akan tanyakan kepada kita punya speaker pada malam ini. Siapa dia? Nanti kita tengok. Alright. So ada soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen. Saya akan tolong tanyakan. Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, sila like, komen dan share. Dan seterusnya, sila ambil seberapa banyak input yang boleh. Salin dan salin. Okay. Alright. So topik sains dan Isra' Mi'raj kali ini akan dibawa oleh Imam Muda Hassan. Ataupun dia lebih suka digelari, saya nak tanya dia tadi, nak panggil apa? Dia kata panggil Imam. Okay, so saya akan panggil dia Imam lah. So kita akan bersama-sama dengan Imam pada malam ini selama lebih kurang sejam macam tu, lebih kurang, untuk kita bercerita tentang sains dan Isra' Mi'raj. Okay, so saya tak nak bebel lama-lama, saya pun tak sabar nak dengar. Alright, jadi saya mempersilakan Imam Muda Hassan untuk berkongsi berkaitan dengan topik yang telah disediakan. Dipersilakan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Sir Rahman ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan kepada semua sahabat-sahabat kita yang mungkin kita panggil, saya lupa lah satu istilah kalau kita kata ahli panggil apa? Sari gamat ni? Rania. Dan kepada semua Rania. Ya, lupa saya sebab dah lama tak live. So dan kepada semua Rania dan pada semualah yang menonton live pada malam ni, saya doakan semoga kita semua berada dalam keberkatan, insya-Allah dipelihara oleh Allah Taala, insya-Allah panjang umur, berkat usia, berkat rezeki. Tambah pula kita malam ni kita nak mengingati peristiwa yang besar ya dalam agama kita, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan tajuk pun agak menarik ya, sains dan Isra' Mi'raj. Saya suka ya, bila kita sebut tentang sains ni satu benda yang menarik, kan? Sebab hari ni semua orang nak cerita pasal sains. Tapi kadang-kadang sains itu lebih ke depan berbanding dengan Al-Quran tu sendiri. Tapi hari ni kita nak cuba perbetulkan balik, Al-Quran depan, sains itu duduk di belakang Quran. Bukan sains depan. Kadang-kadang kita terlalu mengagungkan sains sehingga kita mengabaikan sunnah Nabi, mengabaikan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah kita cuba sembang-sembang. Nama pun kita borak pada malam ni kan Sir Rahman ya. So saya tak nak cakap seorang. Saya tak nak cakap seorang.
Kalau boleh Serahman nak jadi panel, nak jadi penceramah pun tak ada masalah. Kan? Boleh. Saya tanya-tanya je lah. Ya. Dan kalau sahabat-sahabat kita, Rania ke ataupun siapa-siapa yang menonton live ini, ya boleh juga tanya soalan, perkongsian idea dan sebagainya, sebab percambahan idea tu yang kita nak. Sebab peristiwa ni satu peristiwa yang sebenarnya banyak kita boleh sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Cuma malam ni mungkin kita lebih fokus, kita narrow down lebih kepada dari sudut sains itu sendiri. Cuma Serahman dan semua, saya bukanlah orang kata pakar fizik, pakar biologi, pakar sains, sebab saya pun dalam bidang Quran dan Sunnah. Cuma macam kalau kita sebut ya, peristiwa Isra' Mi'raj ini memang kita boleh kaitkan dengan sains pada hari ini. Sebab apa? Al-Quran itu sendiri di dalamnya ada ilmu sains. Okey? Ini kita kena faham dengan baik. Dalam Al-Quran ada ilmu sains. Dalam Al-Quran ada ilmu biologi. Dalam Al-Quran ada ilmu fizik. Dalam Al-Quran ada ilmu sosiologi. Dalam Al-Quran ada ilmu geografi. Dalam Al-Quran ada ilmu macam-macam lah, nak sebut semua ilmu pun ada. Hatta ilmu memasak pun ada dalam Quran. Biar benar kan? Biar benar masak roti canai ada ke dalam Quran? Ada. Ya ke ni? Kan? Jangan buat pasal menyesat-nyesat pula ni kan? Betul ke buat donat ada dalam Quran? Dari segi umumnya ada. Tapi dari segi khususnya tak ada lah nak cari perkataan donat dalam Quran, tak ada. Teh tarik tak ada. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. So kalau kita nak, maknanya Al-Quran tu dah bagi guideline dah. Baik ilmu masak ni ada dalam Quran, tapi tak diceritalah semua benda. Jadi kalau kamu nak belajar pasal pasal gamat, tanyalah pada Sari Gamat. Kan? Dia orang ni lebih arif tentang produk ni. Nak tanya pasal, jangan tanya saya kan, Ustaz, saya nak tahu pasal gamat ni macam mana. Saya bukan ahlinya. Tanyalah pada mereka yang arif. Tanya dari segi ilmu kosmetik. Ada juga ilmu, jangan tanya saya, tanyalah pada ahlinya. Nak buat nasi lemak sebagainya, jangan tanya doktor. Doktor macam mana saya nak buat nasi lemak ya? Doktor pun bening. Ya awak ni tak bersihat ke? Kan? Jangan tanya doktor buat nasi lemak. Memanglah doktor tu pandai buat nasi lemak. Tapi datang bayar-bayar mahal tanya nasi lemak. Saya nak buat nasi lemak macam mana? Pergilah jumpa dengan chef mana-mana kan. So begitulah ceritanya Isra' dan Mi'raj ini. Ya, kita boleh mengkaji dan kita, sebab peristiwa ni ya, sebagai awal ni saya nak sebut dekat sini, bila kita sebut tentang sains dan Isra' Mi'raj ini, sains dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita perlu memahami sains itu sendiri dan kita wajib mengetahui tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sendiri. Okey, kita kena tahu ilmu sains dan kita kena tahu, dan ini wajib sebagai orang Islam, kena tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sendiri. Bagaimana keadaannya? Apa peristiwa yang berlaku? Apa rahsianya? Apakah faedah dan seumpama dengannya? Itu yang wajib kita kena tahu. Dan persoalan dekat sini, wajib tak kita mengimani peristiwa Isra' dan Mi'raj? Saya kira semua orang dah tahu dah, tak payah saya nak ngajar kan. Semua orang dah tahu dah. Wajib. Bagaimana pula kalau kita kata sebenarnya tak wajib kita nak percaya dengan peristiwa Isra' Mi'raj? Siapa yang kata macam tu, jadi kufur dia. So kena mengucap balik. Tak boleh kita kata, kita dengar ada orang cerita, dengar ada seorang profesor mana cerita, dalam kajian saya cerita begini, teori begini, dan dia kata apa? As a conclusion, Isra' dan Mi'raj yang ada dalam Al-Quran sebenarnya adalah satu kisah tipu dan tidak logik dan akal, dan sebenarnya ia tertolak dan orang kata kisah itu adalah palsu. Jadi kita dengar, betul juga apa yang disebut oleh profesor ni. Contohnya kan, dia cerita dari segi teorinya, ada logiknya dan sebagainya. Maka kita pun buat satu konklusi, betul kata profesor ni. Kisah Isra' Mi'raj sebenarnya tak boleh. Orang kata kisah ni dibuat-buat je. Kalau kita kata macam tu, maknanya kita kufur. Bahaya tu. Sebab apa? Sebab kisah itu disebut dalam Quran. Kalau kita kata kisah tu tipu, palsu dan sebagainya, maknanya kita melawan Quran. Lawan Quran maksudnya kita lawan Allah. Mana kalau lawan Allah, maksudnya kita kufur pada Allah. Sebab apa? Sebab saya nak sebutkan dalam Al-Quran, surah ini disebut. Ayat, nama pun surah Al-Isra'.
Ayat 1 pun dah cerita dah directly, ya. Direct to the point, tak ada berselindung. Allah Ta'ala sebut dengan jelas tentang peristiwa. Ayat nombor 1. Jom kita baca sikit ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu jangan lupa like and share pada kawan-kawan kita supaya kawan-kawan kita juga dapat manfaat insya-Allah. Saya baca ayat ni. Ya, ayat 1 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Tengok ya, Allah mulai dengan subhana. Makna subhana tu maha suci. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ya, saya ingat dulu ya, Sir Rahman kan, dulu waktu saya mengaji di Universiti UiL tu, ada seorang rakan classmate saya namanya Subhana. Namanya Subhana. Dia orang Singaporean, dia orang Singapura. Jadi ada seorang pensyarah ni, dia kata kalau boleh tukarlah nama lain, ya. Sebab Subhana tu maksud maha suci. Maha suci ni dia adalah memang layak bagi Allah kan, yang maha suci. Jadi dia tak tahulah kan, tak tahu lepas tu dia tukar nama ke apa, saya pun tak tahulah kan. Namanya Subhana, nama seketul je Subhana. Kalau kita terjemah bahasa Arab, Subhana tu maha suci Allah, ya. Jadi tak sesuai, tak sesuai. Tak apalah, saya tak nak cerita pasal tu. Subhanalladzi, maha suci Allah. So kalau kita perhatikan dari sudut ilmu tafsir, okey. So nak faham sains, nak kena tahu juga ilmu tafsir itu. Ulama mufassir, ulama tafsir mengatakan perkataan subhana itu sendiri, maha suci Allah itu sendiri sebenarnya telah menggambarkan keadaan ayat yang pertama surah Al-Isra itu sendiri. Maksudnya kita baca subhana itu sendiri, sebenarnya akal kita terus akan drop. Ya. Okay, ini akal kita kan. Kalau orang yang berakal, bila dia baca ayat subhanalladzi, akal dia terus jatuh. Ini ya, saya cerita ni supaya kita nampak dengan jelas. Ya, subhanalladzi, terus kalau orang itu memahami ilmu Al-Quran, dia kata akal dia akan turun ke bawah, maka akal tak dapat nak fikir dengan waras lagi. Cerita ni maha suci Allah bukan dalam, orang kata apa, dalam kemampuan kita lagi dah, yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam, satu ketika malam, satu detik malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kawasan sekelilingnya, ya. Sesungguhnya Allah tu maha melihat lagi maha mendengar. So itu ayat 1 surah Al-Isra. Makna dekat sini kita kena faham dari sudut ilmu, dari sudut akal, ayat 1 itu sebenarnya telah menjawab persoalan sains dan Isra Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah. Sebenarnya ayat itu, permulaan surah itu sendiri telah menjawab tentang teori sains itu sendiri. Maknanya apa dekat sini? Isra dan Mi'raj tiada tandingan dengan ilmu sains yang kamu belajar. Nampak tak? Sebab apa? Maha suci Allah, maknanya akal kita, kepandaian kita, kepakaran kita dalam apa saja ilmu sains, apa nama, teori relativity ke, teori itu dan ini, hebat. Tahap orang kata memang profesor, PhD buat kajian tentang teori-teori itu, orang kata hebat sanjung. Tapi sampai ayat subhanalladzi, segala teori, segala kepakaran, segala kepandaian kita terus drop. Sebab apa? Dia tak akan menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya sangat hebat. Ayat 1 surah Al-Isra tu sendiri dah jawab hebat dah. Subhanalladzi. So perkara pertama yang kita kena faham bila kita bincang sains dan Isra Mi'raj, sains itu tetap kalah dengan Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan sebut tentang lebih detail kenapa sains kalah dengan Isra Mi'raj. Sebab apa? Sebab Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Okey. Bila kita sebut mukjizat pula, okey, sekarang kita sebut Isra Mi'raj kan? Dan Isra Mi'raj tu adalah apa nama kita panggil tadi? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita sebut mukjizat pula, ni tuan-tuan kena fokus ya. Kena fokus dan cuba perhatikan baik-baik. Sebab kita nak memahami sains dan Isra' Mi'raj dengan baik ni insya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang mukjizat, Surah Rahman dan semua tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang mukjizat, apa makna mukjizat? Tu kena tahu juga mukjizat tu maksud dia apa. Mukjizat itu menurut kata seorang ulama daripada Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah taala. Beliau meninggal dunia pada tahun 1998, begitu keadaannya. Beliau antara ulama yang sangat hebat yang dikenali di seluruh dunia Islam, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan syarat mukjizat tu mesti ada dua. Yang pertama, khariqul lil 'adah, luar daripada adat kebiasaan. Luar biasalah. Ciri mukjizat yang pertama, dia luar biasa, pelik-pelik. Ajaib, benda yang luar biasa. Ciri yang kedua, mesti ada pada mukjizat, dia menandingi kepandaian, dia mengalahkan kepintaran, kemampuan manusia. Dari sudut akalnya, dari sudut tenaga dan sebagainya. Jadi, bila kita sebut tentang mukjizat, apa saja namanya mukjizat, sebenarnya tidak akan ada sesiapa pun, tak ada mana-mana manusia pun, sehebat-hebat manusia pun tetap tidak akan dapat melawan, menandingi mukjizat. Sebab apa? Maksud mukjizat itu sendiri sebenarnya dia mengatasi kepandaian ilmu manusia. Kepandaian manusia tu. Hebat dia. Orang kata tak ada siapa lagi yang lebih hebat daripada contohnya Profesor Ahmad contohnya. Profesor Ahmad contoh kan. Profesor Ahmad ni dia adalah pakar dalam ilmu matematik nombor 1 di dunia. Carilah mana-mana pakar matematik pun tak akan dapat menandingi Profesor Ahmad ni. Hebat tak? Hebat. Tapi ya, hebat-hebat Profesor Ahmad ni bila sebut mukjizat dia tetap kalah. Dia tetap kalah. Nanti kita akan sebut tentang lebih detail tentang Isra' dan Mi'raj dan sains. So sekarang ni di peringkat awal ni saya nak bagi tahu ialah kita kena bezakan sains dan juga mukjizat. Mukjizat Isra' Mi'raj. Ya. Maknanya begini, kalau kita nak faham macam ni, bila kita sebut mukjizat, akal kita tak akan dapat tak akan dapat timbang dari segi logiknya. So kalau saya tanya, Isra' Mi'raj ni, cuba tuan-tuan type, saya nak tengok juga kan. Type di ruangan komen kat situ, type dekat situ. Saya nak tanya satu soalan. Isra' dan Mi'raj ini logik ke tak logik? Tuan-tuan jawablah kat situ, logik ataupun jawab tak logik. Cuba tengok sikit. Soalan senang je kan. Ini soalan. Okey, cepat. Semua. Kita tulis jawapan masing-masing dekat ruangan komen. Isra' Mi'raj logik tak logik? Cepat. Kita nak tengok apa tuan-tuan dan puan-puan semua punya idea masing-masing. Sarina ada dah yang tulis tu. Logik kita. Okay, no problem. Apa saja any answer pun no problem kan. Kita tak kata salah, tak ada denda pun. Ya. Nisa kata tak logik di akal. Ada dua jawapan tu, ada yang kata logik, ada yang tak logik. Lagi-lagi siapa nak jawab? Dia kadang-kadang dia Facebook dia dekat sistem ni di delay sikit kan. Pada host kita dia akan delay sikit. Siapa betul, jawab lagi? Dia akan delay beberapa minit saat kan. Tak logik. Ada kata logik ada. Ni dah ada apa? Dah ada khilaf ni. Khilaf ni ya, perselisihan pendapat ni. Tengok. Dari segi logik tak logik pun ada kata logik, ada kata tak logik. Saya tak kata salah, tak kata betul ya. Tak ada masalah. Jawab je dulu nak tengok berapa ramai kata logik, berapa ramai yang kata tak logik. Tengok Sarina kata logik, Puan Zakiyah kata tak logik, Kamariah Razak kata logik. Tak apalah ya, kita tak nak buang masa. Mungkin sedang menaik ataupun tengah duk fikir, takut-takut jawab kan. Takut saya marah. Saya tak marah tuan-tuan ya. Saya orangnya ya susah nak marah. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapan kepada soalan ni tadi, Rosmanila kata logik. Jawapannya, peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya memang tak logik. Jawapannya tak logik di akal kita. Kata Anissa tadi betul lah. Tak logik di akal. Kalau kita kata logik,
Sebenarnya memang tak logik. Logik ke? Ya. Bagaimana hari ni kita boleh kata Nabi SAW pergi ke daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, dia punya kilometer dia lebih kurang 1200 kilometer tau, lebih kurang 1200 kilometer daripada Perlis ke Kedah. Itu pun tak sampai 1000 kilometer. Perlis ke Kedah berapa kilometer? Saya rasa dalam 700 ke macam tu, 800 kilometer. Ya? Lebih kurang 700-800. Maknanya Mekah dengan Palestin tu lebih kurang 1200, lagi jauh. Saya nak tanya satu soalan, kalau kita Perlis ke Johor non-stop punya perjalanan berapa jam? Lama juga. Sejam tak dapat saya rasa. Bawa 240 km habis meter pun saya rasa tak sampai sejam, takkan dapat sejam. Ya. Kalau dia bawa 240 tu rasanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berkali ya. Agak-agak kan terbabas dia kan, laju sangat. Wallahu alam, tapi kita kata tak akan dapat 1 jam. Okey. Kita 4 jam tak tahulah ya. Jauh tu sebenarnya kan. So Nabi SAW sangat laju. Kalau kita lihat Albert Einstein kan. Albert Einstein sendiri telah mempopularkan satu teori, nama teori relativity. Cuba tuan-tuan kajilah, saya tak nak sebut-sebut istilah sains sebab saya bukan ahlinya. Mungkin tuan-tuan lebih maklum. Teori relativity ni tentang teori kepantasan cahaya. Tahu? Tak apalah, dia buat kajian lah. Albert Einstein orang kenal kan, dia orang cerdik. Okey, tak apalah. Cuma dia bukan Muslim. Tak apa. Tapi dia buat kajian tentang teori kepantasan cahaya itu. Ini saya pun nak faham tu ambil masa juga tu kan. So tuan-tuan boleh baca kan. Tapi dia kata logik. Maksudnya kelajuan cahaya ni, kelajuan cahaya tuan-tuan dan puan, dia punya sekali kalau kita kelajuan cahaya tu dia boleh pergi 300,000 kilometer per saat tau. Laju tu. Kepantasan cahaya. Teori cahaya ya, kecepatan paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Kalah kapal terbang, kalah roket sebagainya. Cahaya tu laju. Lebih laju daripada roket dan sebagainya. Bullet train dan sebagainya. Sebab apa? 300,000 kilometer per saat. Tu laju tau. Kepantasan cahaya. Okey. Jadi kalau nak cerita Isra' Mi'raj ni lagi laju daripada tu. Ya. Kalau tengoklah satu saat 300,000 kilometer tu laju tu. Terlalu cepat, pum. Itu kepantasan cahaya. Tapi Isra' Mi'raj ni Wallahu Akbar. Saya pun tak tahu nak cakap. Ya. Terlalu tidak akan tak akan dapat dipikir oleh akal. Sebab tu saya kata, logik tak logik? Tak logik. Cahaya pun boleh pergi 300,000 kilometer. Ni Isra' Mi'raj ni kelajuan burak tu berapa dia? Wallahu ta'ala alam. Tak tahu berapa laju dia. Okey? Sebab tu kalau kita kata logik, memang tak logik. Contoh ya, manusia ni dia ada akal. Akal kita ni dia ada limit tau. Ada limitation. Ya, ada sampai satu tahap dia tak akan dapat pergi lagi dah. Dia macam kereta lah. Kita naik kereta, kalau kereta kancil, tekan minyak habis, berapa boleh pergi? Kancil pun saya tak pernah tekan habis lagi tau. Tekan habis tapi rasa-rasanya entahlah berapa ya. Lama dah tak bawa kancil. 120 macam tu kot saya. Habis tekan habis pun 110 kot saya. 110, 120 itu habis tu kan, tapi punya mengaum dia. Kancil boleh pergi tak sampai 200 km? Melainkan dia ubah enjin sebagainya mungkin boleh lah. Tapi kalau enjin original tu saya rasa 200 km tak sampai. Tekan habis tu. Tekan habis lah. Oh, pergi tak boleh pergi lah. Sebab apa? Dia punya limitation dekat situ je. Okay, tukar pula Ferrari. Ferrari berapa kilometer dia boleh pergi? Oh, laju sikit lah kan. Wallahualam, saya pun tak pernah bawa Ferrari. Saya ada Ferrari tapi yang mainan tu lah ya. Yang betul tak ada. Okey, Ferrari. Orang kata, Ustaz ada Ferrari? Ada. Yang mainan tu ada. Ya, yang betul-betul tak ada. Ya, tapi teringin juga nak bawa tu kan. Bawa, orang kata tekan, boom, punya laju dia punya speed dia kan. Tapi kalau bawa tekan minyak habis tu agak-agak berapa boleh pergi tu? Wallahualam mungkin 300 km barangkali. Ya, 300. Tekan habis.
Boleh tak pergi sampai 800 km Ferrari tu? Saya rasa tak boleh lah. Sebab limitation Ferrari sampai kalau maksimum, kalau kata 300-400 km habis lah. Dia tak akan pergi sampai 500. So maknanya setiap benda ni dia ada limit dia. Begitu manusia ni dia ada limitation, ada limit. Kita ada limit. Akal kita ada limit. Sepandai-pandai manusia pun dia ada limit akal dia. That's why kalau kita cerita tentang Isra dan Mi'raj, sebenarnya limit akal tu tak akan dapat nak pergi lagi dah. Habis dah, tak boleh pergi dah. Ibaratnya kita ambil perbandingan dia macam ni ya. Kita nak ada dua timbang mesin timbang. Satu timbang emas, satu lagi mesin penimbang kelapa sawit. Okey? Orang timbang kelapa sawit tak ada main gram-gram tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dia akan main tan. 1 tan, 2 tan, 10 tan. Ya, dia punya timbang dia lain. Orang timbang emas tak ada main tan-tan. Ada ke orang beli emas? Saya beli emas 1 tan, tu dia. Ya, ini orang ke apa dah? Tuan-tuan, emas 1 gram pun dah berapa dah? Sekilo tu tuan-tuan, push. Oh, sekilo tu dah berapa ratus ribu tau. Sekilo. Jangan main-main. 100 gram tu, tak tahu cakap. Main gram-gram je, tak ada main kilo-kilo emas ni. 1 gram, setengah gram. Apalah 1 gram, terasa apa? Tak ada apa. Tapi ada tak mesin penimbang dia? Ada tuan-tuan. Jadi boleh tak, soalan kita, boleh tak kalau saya nak timbang gajah menggunakan penimbang emas? Lingkup tuan-tuan. Lingkup ya. Lingkup. Habis tak boleh. Tapi kalau kita timbang gajah guna penimbang kelapa sawit tu boleh tak? Oh mungkin boleh. Sebab gajah mungkin 1 tan kot kan. Berapa kilo? Boleh lah. Maksudnya kalau kita nak cerita Isra Mi'raj, tak boleh kita nak guna penimbang emas. Akal kita ni perbandingannya macam adalah penimbang emas. So habis kat situ. That's why kita kata tak logik. Baik tuan-tuan dan perempuan, kalau ada soalan boleh tanya ya. Boleh tanya. Saya tak nak. Mungkin ada soalan-soalan yang tuan-tuan nak tanya, lebih seronok kita berkongsi-kongsi. Baik, kita masih sebenarnya saya nak cerita pasal tentang dari segi awal lagi tentang sains dan juga Isra Mi'raj. Baik. Kalau kita tengok ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dulu tuan-tuan. Dulu MH370. MH370 ni tahun bila ya? Siapa ingat? Tahun bila MH370? 4 tahun lepas ke? MH370 kata 3, 4, 5 tahun lepas ya. Rasanya ialah wallahu alam lebih kurang macam itulah. Kan dulu 2014. 2014 lama dah, masya-Allah ya. Lama dah. Berapa tahun dah? Saya ingat dia 3-4 tahun baru 2000 lebih 6 dekat 6-7 tahun ya. Allah. Okey, dulu kita bila MH370 ni macam-macam teori keluar, macam-macam pendapat keluar, macam-macam pandangan keluar. Tapi agak viral juga waktu 2014 tu sebab seorang pilot ya, seorang pakar tentang ilmu penerbangan ni, dia keluar di MHI tak silap saya, dia kata apa? Bagus juga apa yang dia cakap tu. Dia kata apa? Bila berakhirnya sains, dia kata ya, bila berakhirnya sains, maka kita akan nampak kebesaran Allah. Wow. Bagi saya itu satu kata yang hebat lah ya. Terima kasih kepada siapa yang, saya tak ingat siapa yang cakap tu, tapi dia antara pakar dalam bab ilmu tentang kapal terbang lah. Dia kata apa? Bila berakhirnya sains, dia kata, maka kita akan nampak kebesaran Allah. Habis kan? Kalau orang kata MH370 ni ya di lautan Hindi, ada orang kata pergi ke sini, pergi macam-macam teori lah, macam-macam pandangan dan sebagainya. Tapi sampai hari ni tak tahu apa benda. Kan? So nak macam mana kita nak cakap apa? Wallahu alam. Tu je boleh cakap. Wallahu alam. Apa saja pun Allah Ta'ala boleh buat, kun fayakun. So maknanya sains kata, baik kalau kapal terbang ni pergi ke sini, satelit ni kata macam ni, bacaannya macam ni, begini, kelajuannya macam ni, dia akan pusing kat sana begini, apa jadi, mungkin macam-macam lah, kata jadi zombie lah apa kan. Macam-macam pandangan orang. Tapi akhirnya apa yang jadi sebenarnya? Tak tahu apa. Habis. Jadi tak tahu apa, pulang balik kepada Allah. Kepandaian ilmu manusia tu limit dia habis. Nak cakap tak tahulah apa jadi. Habis. Okey, kalau kita lihat ya, Allahumma salli ala Muhammad,
Hari ni orang kata kita kata sains hari ni, teknologi hari ni, orang boleh pergi ke bulan lah, orang boleh pergi, kita ada satelit tu duduk tu dia berapa kilometer pula dia di atas kita. Ya, orang buat teknologi kan. So bagus, alhamdulillah, benda tu membantu. Ada GPS, okey. Kita ada Waze hari ni. Waze tu mungkin Waze menggunakan satelit kan. So kita dah tahu bacaan. Dekat sini ada roadblock, dekat sini ada speed trap, dekat sini macam-macam ada accident. So dia bagi tahu. Belum sampai kita dah tahu dah apa yang ada dekat depan kita. So dengan bantuan satelit tu. Okey, itu kita bagus, alhamdulillah. Satu benda yang kita memudahkan urusan manusia. Allah bagi akal untuk kita gunakan. Baguslah tu. Cuma ada satu kisah yang menarik saya nak kongsikan. Cuma dia ada kaitan juga dengan Isra' Mi'raj ni. Peristiwa ni berlaku di US ya. Peristiwa berlaku di US. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Rohana Abdul Razak, Kapten Nuruddin kata kan. Hafizuddin Syabawi kata, itulah waktu MH370 tu ada bomoh teropong buluh apa kan, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita tengok ya. Saya balik kisah ni. Ini cerita di US ya. Kisah benar berlaku. Ada seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ceritanya macam ni, seorang Dr. Zaghlul, dia ni seorang saintis Muslim. Dia menyampaikan ceramahnya dalam satu majlis. Kemudian ada seorang anak murid dia yang hadir bertanya satu soalan. Soalan dia kata, dia bukan tanya soalan, dia sharing ya. Dia kata angkat tangan, Dr. Zaghlul, saya nak kongsi bagaimana saya masuk Islam. Kisahnya dia kata, satu hari yang tanya soalan ni namanya David M. Pidcock nama dia. David M. Pidcock nama dia. Dia adalah Presiden Kesatuan Muslim Britain. Ya. Dia kata, macam mana saya masuk Islam, saya nak kongsikan. Dia kata, satu hari saya dapat satu hadiah yang diberikan oleh seseorang. Bila saya buka, dia adalah Quranic Translation. Ya. Terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata bila dia buka Al-Quran tu, dia terbuka surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ni surah bulan tuan-tuan. Ayat 1 surah Al-Qamar, surah bulan ni ceritanya apa? Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktu kiamat dan bulan terbelah. So dia kata apa? Al-Quran ni cerita tentang fantasi dan tak logik lah. Macam mana cerita bulan terbelah, apa benda ni kan, mengarut Quran ni. Dia pun tutup Quranic Translation tersebut, and then dia kata satu hari bila saya menonton rancangan TV, waktu tu rancangan wawancara bersama dengan astronot US. Dia punya host program tu tanya soalan kepada astronot tu. Cerita pengalaman experience, macam mana you pergi bulan, macam mana cerita pengalaman dan sebagainya. Dan dia tanya satu soalan, why kenapa US mengeluarkan bajet dana yang besar untuk pergi ke bulan? Ya, apa yang best kat bulan tu, nak sampai nak dikaji sebagainya. Apa yang menarik? Kita manusia boleh duduk kat bulan ke? So dia kata apa tuan-tuan sekalian? Sebenarnya kami mendapati di bulan ni ada satu keajaiban. Ada satu benda yang kepelikan di bulan ni. Wah, dia kata amazing. Apa dia kan? Apa yang ajaib tu ya? Apa yang miracle tentang kita punya bulan? Dia kata apa? Kami mendapati di bulan ni ada kesan rekahan. Kesan rekahan tuan-tuan. Merekah. And then dia kata apa yang lebih dahsyat lagi, kesan rekahan tu bukan di satu tempat. Tetapi bila kita lihat sebenarnya kesan rekahan tu ada di sekeliling bulan. So wow, dia kata hebat dia kan. So yang host pun wah, dia kata amazing, dia kata what happened to our moon, dia kata apa yang berlaku dekat kita punya bulan. So astronaut ni pun pening. What to say, I don't know how to say, dia kata, but dia kata kita punya conclusion, as a conclusion dia kata kita mendapati, kita buat keputusan pada zaman dahulu ada satu kuasa besar yang telah membelah bulan. So itu conclusion dia kata. Pada masa dahulu ada suatu kuasa besar. Dia tak kata God, dia tak kata Allah sebab dia bukan Muslim. Dia kata ada satu kuasa besar
yang kuasa ini telah membelah bulan. Tuan-tuan, David ni bila dia dengar, dia tengok rancangan ni, meremang bulu roma dia. Lantas dia teringat balik Quranic translation yang orang bagi hadiah kat dia tu, dia buka balik dan dia kaji, dia kaji tentang Quran. Dia kata, wah, rupanya Quran dah sebut dah tentang bulan terbelah dan sebagainya. So, kalau kita orang Islam sebenarnya, kalau dengar cerita astronot dia cakap sebenarnya pada zaman dahulu ada satu kuasa besar telah membelah bulan, kita tak pelik. Kita kata apalah dia ni kan, duk susah payah duk kaji sampai pergi ke bulan. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis dah sebut dah. Hadis Nabi cerita tentang mukjizat Nabi telah membelah bulan. Sebab tu saya kata, sehebat-hebat sains dan teknologi hari ni, tak akan ada siapa-siapa boleh belah bulan. Tanya seorang yang hebat mengkaji tentang bulan, saiz bulan, tentang macam mana bulan itu, cerita A to Z about kita punya bulan, dia boleh cerita. Tapi suruh dia belah bulan. Prof, you cerita tentang bulan ini dan sebagainya, teori hidup begini-begini. Kalau Prof hebat sangat cerita pasal bulan ni, boleh tak Prof belah bulan? Saya nak tengok belah bulan. Dia tak boleh buat. Dia boleh cerita tapi dia tak boleh buat. Tapi real ni cerita real tau. Nabi SAW, Nabi ni belah bulan menggunakan tangannya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu salah satu mukjizat Nabi membelah bulan. Dan perkara itu berlaku real, bukan silap mata. Hari ni orang boleh buat silap mata. Kan? Silap mata kan, potong kepala. Wah, lepas tu sambung balik kepala. Wah, hebatnya kan. Silap mata tuan-tuan. Bukan betul pun. Ya. Tapi Nabi ni cerita dia belah bulan tu real tuan-tuan. Sebab apa? Kesan tu sampai hari ni ada. Saintis mengkaji. Oh, betul bulan pernah terbelah pada masa dahulu. Bila? Sebenarnya pada zaman Nabi. Mukjizat Nabi. Maksudnya ceritanya bulan tu terbelah dengan betul tuan-tuan. Bukan silap mata. Sebab kesan tu ada hari ni. Allah. That's why saya kata, sains takkan menang dengan mukjizat. Okey, ya. So cerita tentang sains dan teknologi tu, sains dan Isra' Mi'raj. Dan ada kaitan tu. Saya nak bagi tahu dekat sini, apapun sains yang kita bincang sains takkan dapat menang dengan Isra' dan Mi'raj ni. Baik, hari ni banyak saya cakap ni, ada soalan ke? Ada soalan tak? Ada satu soalan Ustaz. Dia bertanya berkaitan dengan Nisa tanya apa tu? Apa yang kita boleh ambil pengajaran lah, kita ambil untuk kehidupan yang kian mencabar untuk meneruskan kehidupan daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu sendiri. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So kita cerita soalannya, kita kata apa pengajaran yang boleh kita ambil untuk kehidupan yang kian mencabar untuk kita teruskan kehidupan kita pada hari ini kan. Bila kita sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terima kasih kepada Anissa Amila, ya, macam kenal je ni ya. Okey, maksudnya kalau kita nak kaitkan Isra' dan Mi'raj hari ni dengan zaman sekarang ni, okey, satu benda je saya nak highlight kalau tanya pasal pengajaran. Nabi SAW ya melalui fasa-fasa kehidupan yang penuh dengan cabaran sebelum Nabi dijemput oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Apa peristiwa kesedihan Nabi? Pada tahun 10 kenabian, Nabi mengalami satu peristiwa, dua berita sedih ya, iaitu kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi yang pertama, dan tak lama kemudian ya, hanya beberapa hari kemudian pak ciknya Abu Talib meninggal dunia. Dua orang ni adalah dua orang yang sangat penting bagi Nabi SAW. Setelah kewafatan Khadijah dan juga pakciknya Abu Talib, apa jadi? Masyarakat Arab Mekah mula menekan Nabi. Ya, push pressure Nabi. Kalau saya duduk di tempat Nabi SAW, saya akan mengalami depression. Betul tak? Hari ni ramai tak orang depression? Ramai, ya. Jumlah orang depresi sangat ramai ni. Okey, saya tak nafikan, ya. Sebab apa? Dengan suasana COVID ni ramai. Jumlah perceraian pun sangat ramai. Sebab apa? Tak tahan dengan tekanan hidup. Betul tak? Betul. So kita tengok Isra' Mi'raj ni, Nabi tu lagi berat pada kita tuan-tuan sekalian. Bukan kena buang kerja dah, bukan.
Tapi Nabi tu sampai orang nak bunuh dia. Ya. Bayangkan di pulau nak dibunuh, keseorangan, tak ada siapa-siapa yang dapat backup Nabi. Dulu ada pakcik dia, orang tak berani nak sentuh Nabi, tapi pakcik dah tak ada ni, orang senang nak tekan Nabi. Akhirnya tengok ya, Nabi nak ubat duka laranya. Nabi pergi mana? Nabi pergi ke Taif. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Sebab Taif ni kampung waktu Nabi membesar. Kan waktu Nabi menyusul dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni adalah daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni duduk di mana? Di Taif. Kita lah macam kita sedih kan. Sedih kita pun balik kampung kan. Jumpa mak kita, duduk kampung aman rasa. Sebab apa? Di situ dah tempat kita membesar. Maka Nabi pergi ke situ supaya dengan tujuan nak, orang kata, nak hilangkan kesedihan begitu. Tapi rupanya disambut dengan caci maki, dengan balingan batu dan sebagainya. Stres tak? Stres. Stres. Ya. Lebih daripada kita lagi. Akhirnya ringkasnya apa jadi? Allah bagi hadiah kepada Nabi Isra' dan Mi'raj, jemputan Allah secara eksklusif VVIP, menerusi Burak, ya, menaiki Burak, pergi ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, yang mana Jibril, mana-mana makhluk pun takkan dapat sampai ke situ melainkan Nabi SAW. Dan cerita hadiah agung yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Okey. Jadi kalau kita kata pengajaran hari ni kita nak ambil apa? Sedihnya kita hari ni, stresnya kita hari ni, kena buang kerja, tekanan ekonomi dan sebagainya. Jangan kita terlalu sedih sangat. Sebab apa? Isra' Mi'raj mengajar kepada kita erti kesabaran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, Allah ulang 2 kali tu. Sesungguhnya setiap kesusahan itu pasti akan menyusul kesenangan selepasnya. Yang susah akan datang senang. Betul tak? Nabi SAW menjalani fasa kesedihan. Tapi akhirnya digembirakan oleh Allah SWT. Kita pun begitu. Sedih hari ni, tuan-tuan, ramai orang sedih juga. Tapi yakin dengan janji Allah, yang susah akan datang senang. Sabar, sabar. Itu antara hikmah Isra' dan Mi'raj hari ni. Saya nak sebutlah, kita tahulah solat dan sebagainya. Okey. Baik, Sir Rahman, saya nak teruskan sikit lagi ya. Saya nak teruskan sikit lagi berkenaan dengan Isra' Mi'raj dari segi sains ya. Allah boleh. Okey, sains. Kita sebut sains dan Isra' Mi'raj. Okey. Dulu kita kata mungkin tak logik Isra' Mi'raj ni sebab kelaju Burak dan sebagainya. Tapi hari ni orang kata mungkin boleh terima di akal kita. Tapi walaupun boleh terima akal, tetap tidak akan dapat menandingi akal. Ya, akal yang betul-betul tak akan dapat menandingi. Contoh hari ni kita ada kapal terbang. Dulu kalau pada tahun 30-an, 1920-an dulu, kalau kita kata saya makan breakfast di Gombak, ya, saya dinner di mana? Breakfast pukul 8 pagi di Gombak, saya dinner pukul 8 malam di mana? Katakan di Sydney, Australia, ataupun di Melbourne. Melbourne ni penerbangannya mungkin sekitar 8 jam. Australia. Jadi logik tak? Logik ya. Tapi mungkin ada perubahan masa lah kan. Nak ceritanya, pagi di Gombak, 8 jam kemudian kita ada di Melbourne, Australia. Logik tak? Logik. Sebab apa? Kita ada kapal terbang. Orang kata, okey. Dulu, mungkin pada tahun 1910 dulu tak logik sangat. Kapal terbang mungkin tak ada lagi waktu tu ya. Okey. Kemudian kita tengok pula hari ni kita ada roket dan sebagainya. Okey. Pada zaman dahulu, pada zaman 1910-an, kata tahun 1910 lah katakan. Orang bagi surat macam mana? Surat. Mungkin pakai asap, bukan pakai asap, mungkin pakai burung ke apa, saya pun tak tahu lah kan. Nak sampaikan mesej pakai asap, kan. Pakai burung dan sebagainya. Kemudian canggih sikit, dia ada telegram kan dulu kan. Saya pun tak sempat telegram ni. Telegram ni bukan telegram yang hari ni. Telegram hari ni canggih. Telegram dulu-dulu tu, zaman dulu-dulu tu. Telegram ni kan, mesej nak disampaikan tapi makan masa lama juga nak sampai satu mesej tu. Gunakan telegram. Okay? So waktu tu, kalaulah kita kata pada tahun 1910, ya, orang boleh bercakap daripada Perak ke, contoh Perak, kita ada kenalan kita di Korea.
Oh, tadi saya bercakap dengan kawan saya di Korea. Agak-agak tahun 1910 tu orang kata kita gila tak? Awak cakap dengan Memang kawan gila kan? gila lah kan? Kau cakap dengan siapa? Dengan siapa nama? Opa ni bahasa Korea kan. Siapa nama contoh tak tahu lah apa nama Korea kan. Kita kata orang gila ni kan. Mana mau Korea tu jauh tu nak cakap macam mana? Tak logik kan? Tapi hari ni kalau kita kata, kau cakap dengan siapa tu? Aku cakap dengan ni lah, opa kan. Oh, opa Gangnam Style tu ya. Logik tak? Logik. Oh, sebab apa? Ada handset. Okey. Kalau kita cerita tentang kelajuan cahaya, Isra' Mi'raj kan, borak tadi tu. Menandingi kelajuan cahaya. Hari ni teknologi ada tak? Ada. Iaitu apa? Kita kata lebih kurang macam kepantasan cahaya juga. 300,000 kilometer per saat. Apa dia tuan-tuan? Kita ada email kan? Kita boleh bagi email, kita boleh bagi WhatsApp, kita boleh gunakan Telegram, kita boleh post di Facebook kita. Walaupun saya duduk di Subang ni, saya post ya, dalam mungkinlah ada delay sikit kan, tak tahulah kan, lebih kurang, tapi tak sampai 5 minit. Post je, pop. Sekarang ni saya tekan button share ataupun button post ya. Less than 1 minute, saya rasa begitu, less than 1 minute sampai dah ke seluruh dunia. Semua orang boleh tengok apa yang saya post di Facebook saya. Sangat cepat dah. Padahal saya duduk di Selangor ni. Saya sampaikan mesej, satu dunia boleh tengok, di Arab Saudi boleh tengok, di Lebanon boleh tengok, siapa-siapa yang duduk di mana-mana, di Syria pun boleh tengok apa yang saya kongsikan. Padahal saya di Gombak, saya di Selangor ni dengan Syria berapa puluh ribu kilometer tu. Tapi tengok, tak sampai 1 saat boleh sampai mesej tu. Laju tak? Laju. Email. Okey, saya nak send letter ya. Saya nak sampaikan satu surat ni. Surat pengesahan contoh kan. So dulu pakai surat dan sebagainya, postman dan sebagainya. Tapi hari ni just email saja. Nampak tak? Email terus sampai. Kan cakap kata okey, send email sekarang. Okey saya sekejap ya. Okey, saya dah send dah. Sekarang saya tekan send. Tengok cek, dah sampai dah. Laju tak? Laju. So hari ni tak pelik kan? Tak pelik. Benda yang lebih kurang kelajuan cahaya tu wujud pada hari ni macam email, posting di Facebook dan sebagainya tu sangat pantas, kita boleh terima dengan akal kita. Tapi tuan-tuan, ya, tetap lagi terbatas. Sehebat-hebat email kita, sehebat-hebat email ke, sehebat-hebat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa saja teknologi yang ada hari ni tuan-tuan sekalian, tetap tak akan dapat menandingi mukjizat Isra' dan Mi'raj. Contoh ya, saya nak ambil contoh hari ni tuan-tuan. Ya. Cuba tuan-tuan buka surah An-Naml. Ni ya. Tak apa, kita ambil sikit Quran ni. Surah An-Naml ayat yang ke 38 hingga ayat 40. 38 hingga ayat 30, betul lah, ayat 38 sampai ayat 40. Tuan-tuan baca ayat tu nanti ya. Surah An-Naml ayat yang ke 38 hingga 40. Okey, saya tak nak baca ya. Contoh ayat Allah Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kemudian sambung lagi ayat 40 ya. Okey. Ceritanya macam ni. Saya ringkaskan ceritanya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Balqis, Ratu Balqis. Dan dalam kisah ni adanya sebut tentang jin ifrit ya. Jin ifrit ni dia sangat pandai. Okey. Nak cerita jin ifrit ni pun dia boleh dengan izin Allah dia boleh membawa singgah sana
singgasana Balqis. Balqis ni daripada Yaman. Dari Yaman dia, dan Nabi Sulaiman duduk di Palestin. Yaman, Palestin agak jauh. Balqis dan rombongannya menuju ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Sulaiman bagi tahu, Nabi Sulaiman ni mukjizatnya boleh berkomunikasi dengan haiwan dan jin. Jadi Nabi Sulaiman kata apa? Wahai jin dan manusia semua, boleh tak siapa dekat sini bawakan singgasana Balqis tu, sebab singgasana Balqis ni sangat cantik. Maka Ifrit kata apa? Jin Ifrit kata, boleh, ya, boleh. Sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu, aku akan bawa istana itu datang kemari. Itu Ifrit kata tau. Kemudian kata seorang, ni ayat, ayat 40 surah An-Naml, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ayat 40 ni, seorang yang mempunyai ilmu daripada kitab. Ini orang alim, orang yang ada iman. Namanya, ada setengah ulama mengatakan namanya Allahumma salli alaihi wasallam, namanya Asif bin Ibnu Barkhiyah. Asif Ibnu Barkhiyah ni seorang Bani Israel. Dia orang beriman, ya, dia ahli kitab. Dia kata apa? Aku boleh bawa istana itu sekelip mata datang sampai ke istanamu wahai Nabi Sulaiman. Hebat. Dan sungguh real bentuk berlaku. Dikatakan, setengah ulama mengatakan Asif Ibnu Barkhiyah ni berdoa kepada Allah, ya dal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang maha agung, wahai Tuhan yang maha mulia. Dan dia berdoa pada Allah supaya bawalah istana Balqis kemari. Dan memang terus sampai. Nah, itu mukjizat tau. Itu benda yang sangat ajaib dan ia berlaku real. Hari ni sehebat-hebat orang boleh hantar surat. Okey, I nak tengok, I nak tengok gambar lah, gambar rumah you. Orang kata cantik, ambil gambar, snap, gambar ruang tamu kan. Kita pun hantar dekat email ataupun kita SMS. Inilah rumah I. Wah, cantiknya dah. Tapi boleh tak kita nak tengok, I nak tengok depan mata. Tengok depan mata hanya tengok dengan skrin. Tak, saya nak tengok real punya, betul-betul depan mata rumah yang cantik tu. Boleh tak? Boleh tak bawakan rumah you datang ke semari sekarang? Tak boleh. That's why hari ni dah canggih-canggih pun takkan dapat menandingi macam Nabi Sulaiman tu. Real. Hilang Balqis punya istana, singgasana tu memang tak ada, hilang. Datang terus, bawa ke depan Nabi Sulaiman alaihissalam. So tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak bagi kesimpulan lah kan, di hujung-hujung ni saya nak bagi tahu apa tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isra' wal Mi'raj ini, ya, dia yang pertamanya memang kita boleh kata betul lah, sains tadi kan, kelajuan cahaya dan sebagainya. Hari ni kita ada teknologi email, kita ada teknologi yang dibuat menggunakan internet. Dulu kita kata komputer besar, ini dah kecil dah. Handphone dulu besar, sekarang dah kecil. Handphone bukan sekadar untuk call, tapi tengok hari ni orang boleh buat macam-macam. Live Facebook. Dan setiap orang ada channel masing-masing kan. Masing-masing siapa ada handphone, ada Facebook, dia ada channel dia sendiri. Dulu channel TV je, TV1, TV2, TV3. Tapi hari ni beribu-ribu, juta-juta channel ada. Masing-masing ada channel. Kan? Saya ada channel saya, tentu ada channel saya. Masing-masing boleh buat live. Dulu nak harapkan live kat TV je. Sekarang ni kita live mana-mana boleh. Dalam kereta boleh, dalam toilet, dalam toilet pun boleh live juga tu. Ya Allah. Hebat tak? Hebat. Tapi tengok ya, sehebat-hebat kita takkan dapat menandingi mukjizat Isra' wal Mi'raj. Kalau kita kata hari ni orang boleh pergi ke langit sampai ke bulan, takkan ada sampai hari kiamat orang boleh pergi sampai langit ke-7. Bulan tu tuan-tuan, duduk kat langit berapa tu? Bulan tu langit ke berapa? Langit pertama ke? Wallahu a'lam. Agak-agak entah berapa persen je daripada langit kita ni. Langit pertama duduk kat mana? Tak tahu tuan-tuan. Yang kita nampak awal langit tu, itu pun tak tahulah berapa persen sebenarnya yang kita nampak. Di mana langit pertama? Langit kedua kat mana? Itulah kata hari ni orang boleh pergi bulan. Oh hebat. Tapi agaknya in the future barangkali orang boleh honeymoon ke bulan. Mungkin ada, saya dengar cerita kan ada orang nak buat package percutian ke bulan. Oh, percutian ke bulan. Hari ni ada orang buat hotel di bawah lautan.
Ya, hotel bilik kaca bawah lautan. Boleh. Tak apalah. Tapi sampai ke bulan mungkin ada. Sampai ke ke planet Marikh ada tak? Tak ada lagi. Kan? Marikh itu pun agaknya langit pertama ke langit berapa? Entahlah, wallahualam. So nak cerita, kalaulah hebat pun teknik sampai kiamat pun takkan dapat menandingi Isra' Mi'raj. Kita takkan dapat sampai ke Sidratul Muntaha. Cuma sebagai seorang Muslim wajib kita beriman dengannya. Baik, macam itulah ceritanya ya. Lama dah saya cakap ni, Sir Rahman. Boleh. Ustaz. Kita nak borak tapi saya macam ceramah pula dah. Macam tu lah kita punya borak-borak kita macam tu lah Ustaz. Tak adalah borak-borak sangat lah. Saya pun seronok dengan Ustaz punya cerita. Ya ke? Okay. Terus sila Ustaz. Ya. Kalau ada soalan ke, ada tak komen-komen tu? Soalan tak ada. Okey, soalan kita buka kepada viewers semualah. Pada anda semua soalan-soalan sekiranya ada. Sementara tu saya just nak tambah sikit lah, sebenarnya bukanlah tambah pun sebenarnya. Just bercerita jugalah, sharing lah sikit daripada saya kan. Nak ceritanya betapa kita tak tahunya dekat mana tahap mana langit tu, besar mana langit ketujuh dan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seumpamanya. Even dengan teknologi sekarang yang mana kita boleh hantar roket ataupun robot ke Mars kan. Kita boleh hantar ke Mars tau. Nak cerita power tak power teknologi kita sekarang. Dan kita boleh cipta roket pun sekarang dah boleh landing roket kan. Dan kita pergi bulan tu dah kita boleh pergi ke bulan dan kita dah ada satu space station dekat luar daripada bumi. Nak cerita teknologi kita powernya. Tapi even with that technology dan dengan tahap info ataupun maklumat kajian sains tu punya powernya, saintis still lagi masih boleh kata kita punya jumpa tu dia boleh secara calculation saja, secara teori saja yang dia boleh kata, dia boleh kita boleh sampai tahap ini je, tahap ni kita boleh tengok observable universe. Maksudnya saintis nak kata secara teorinya pun kita tak boleh tahu besar mana sebenarnya. Betul? Secara teori pun tak boleh tahu. Bukan secara praktikal, bukan kata nak pergi. Nak pergi tu dah confirm lah, tak logik dah. Ni secara teori pun saya kata kita tak boleh fikir dah. Secara teorinya ini je yang kita boleh fikir. Ini je limit yang kita boleh fikir dah. Lebih daripada tu teori pun tak boleh fikir dah. Teori pun tak boleh nak tahu dah. Nak cerita betapa ceteknya ilmu kita, betapa ceteknya akal fikiran kita nak comparekan dengan benda yang berlaku kan. Memanglah mukjizat tu satu-satu perkara yang memang tak boleh tandingi sains lah. Memang takkan boleh tandingi sains lah. Takkan dapat. Okay, alright. Soalan. Ada soalan ke daripada audience? Hanya sekali mata Mahligai pun beralih. Cerita pasal Mahligai Balkis tadi Ustaz. Dia sekelip mata je Ustaz kan. Kita sekarang kalau bagi sebulan pun tak alih-alih kan Mahligai Ustaz. Kan, tak boleh. Ni boleh. Silap mata mungkinlah silap mata kan, tapi tipu. Ini bukan silap mata ni, real tau. Real. Sebiji baru kita tengok, uish, dah betul ni, nampak tak? Allahu Akbar. Tengok ya, kalau kita tengok cerita mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa boleh menyembuhkan pesakit sopak dan pesakit buta hanya dengan sentuhan sapu je. Hari ni ada tak ubat pesakit untuk sakit sopak? Mungkin ada kan? Ada. Tapi doktor, sehebat-hebat doktor pun dia tak boleh sapu sembuh, tak sembuh gitu. Tapi Nabi Isa ni sentuh sapu je sembuh. Yang buta tu sapu sembuh. Cerita dah. Hari ni kalau hari ni orang buta, boleh tak nak bagi celik? Boleh. Kalau buat operation ke, orang derma mata dan sebagainya. Tapi masih lagi melalui proses yang panjang. Tapi Nabi Isa sentuh. Sentuh je dah boleh So betul dah kata hebat-hebat medical hari ni pun, medicine yang ada hari ni pun takkan dapat menandingi mukjizat Nabi-Nabi yang dahulu. Betul. Okay Imam. Kita sebenarnya ada hadiah sebenarnya. Kita ada hadiah untuk kita punya viewers kita. Hadiah-hadiah ialah okay. Ialah 7 makanan sunnah yang mana dalam ni ada buah tin, buah zaitun, kurma, kismis dan seumpamanya.
Hadiah untuk kepada anda semua. Satu saja bukan ada 10. Ada satu saja hadiah. So nak dapatkan hadiah tu cara dia ialah kena jawab soalan daripada Ustaz. Daripada Imam. Imam, so Imam bagi satu soalan Imam. Biar dia orang jawab. Siapa yang first kali jawab, dia akan dapat hadiah ni. Bernilai lebih kurang RM30 lah lebih kurang hadiah ni. So kita pun dah nak dekat berpuasa, dah nak dekat bulan puasa kan. So adalah dia punya bekalan awal-awal dia. Okay Zat, Imam. Soalan. Soalan senang ke soalan susah ni? Soalan kita bagi soalan susah dulu lah, soalan susah tu. Allahumma salli ala Imam. Okay. Soalan susah sikit ya. Apa soalan ni nak cakap? Okay, soalannya. Sebutkan 2 ciri yang mesti ada pada mukjizat. Ni awal-awal cakap. Sama lah soalan saya sebenarnya Ustaz. Ya. Saya pun nak tanya soalan tu juga. Sama lah, kita boleh baca lah fikiran kita. Itulah dia. Okay. Alright. Siapa yang pertama sekali jawab dua ciri-ciri mukjizat. 2 ciri-ciri mukjizat. Saya ada tulis dalam nota saya. Okay, cepat. Siapa yang pertama sekali jawab, kita akan bagikan hadiah dia. Ini. 7 makanan sunnah. Alright, cepat. Okay. Alright. Masih belum ada lagi sebab kita pun delay juga Azad. Dia delay tu delay tu bukannya sebab tak cukup laju. Delay tu sebenarnya memang dia disengajakan. Disengajakan. Nyatakan 2 ciri-ciri mukjizat. Okay. Come on. Siapa nak jawab ni? Saya jawab lah. Kalau saya jawab boleh tak? Aduh. Susah ke soalan tu? Senang je soalan tu. Dia kalau dengar daripada awal tu dia dapat. Ya. Okay, alright. Kak Suhayu kata tak dapat ditandingi hanya pada Nabi Allah. Okay. Alright. Macam mana Ustaz dengan jawapan tu? Tak dapat ditandingi hanya dapat boleh kurang terima tepat lah Ustaz. Tapi tak apa, tak apa sangat tu. Tak apa dan satu je tu, dia kena 2. Okay, Kak Hasmah Markom kata jawapan dia tu Ustaz. Luar biasa dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Macam mana Ustaz? Boleh lah tu, boleh terima lah. Boleh terima Okay, alright. Terbaik. So, hadiah 7 makanan sunnah akan diberikan kepada Kak Hasmah Markom. Okay, Kak Hasmah boleh contact Nisa lah. Contact Nisa, boleh contact Nisa untuk collect hadiah. Okay, alright. So, ada soalan ke? Soalan. Okay, alright. Kalau tak ada soalan Ustaz daripada audience, mungkin kata-kata terakhir lah daripada Ustaz untuk menutupi kita Ustaz punya sesi, Imam punya sesi. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sarigama HQ dan juga pihak Anak Edar atas kesudian mengundang saya pada malam ini untuk kongsikan tajuk Sains dan Isra' dan Mi'raj, memandangkan kita esok kita akan menyambut Isra' Mi'raj. Sambutan hari ini adalah hari peringatan sebagaimana satu perkara saya nak kita kena ambil berat benda ni, Isra' Mi'raj ini. Ya, kita dah tahu lah setiap tahun, saban tahun kita mendengar peristiwa ini. Ya, cerita peristiwa itu, peristiwa ini dan sebagainya. Kita kata tuan-tuan sendiri pun boleh cerita lah, tak payah ceramah pun kita dah tahu dah. Okey. Cuma satu perkara yang saya nak highlightkan kesimpulan pada malam ini, antara perkara besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang selain daripada saya katakan kesedihan Nabi itu Allah gembirakan Nabi, ni yang kedua yang kita kena ambil daripada Isra' Mi'raj ni. Dan ni yang saya nak tekankan, solat yang Allah bagi dalam Isra' Mi'raj itu adalah sebagai anugerah dan hadiah Allah kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's why tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, abang-abang sekalian, Kak Long, Mak Long, Abang Long dan sebagainya semualah ya, Kak Cik, Abang Ngah, apa semualah ya. Hari ni kalau boleh saya dan kita semua cuba ubah satu mindset kita. Kita mendirikan solat bukan sebab kita terpaksa. Bukan sebab apa. Tapi kita mendirikan solat kerana kita nak menerima hadiah daripada Allah. Allah bagi hadiah tau.
So, Nabi, ya kan Nabi sedih, Allah bagi hadiah. So sebab itu Nabi, bila time solat Nabi seronok. Sebab apa? Appreciate hadiah yang Allah bagi tu. So bagaimana kita nak mendatangkan khusyuk, macam mana kita nak seronok ketika bertemu dengan Allah dalam solat ini, iaitu kita kena ada rasa, perasaan yang solat ni adalah hadiah Allah pada aku. So aku seronok nak terima hadiah ni. Contohlah kita katakan, kalau orang bagi hadiah, ya, orang bagi hadiah semua orang suka kan? Ya. Contoh tadi, Sir Rahman bagi hadiah, siapa menang dapat hadiah. Siapa yang jawab tadi tu seronok tak dapat hadiah? Seronok. Kalau orang bagi, ustaz saya nak bagi hadiah kat ustaz ni. Hadiah apa? Ya, kereta Volvo sebiji contoh. Seronoknya saya. Kan? Seronoknya, betul tak? Orang nak bagi hadiah seronok. Kita bagi hadiah kat isteri kita pun seronok. Apa pun manusia ni bagi hadiah seronok. Tetapi kalau suami bagi hadiah pada isteri, tapi isteri menolak, agak-agak sedih tak? Saya sedih. Orang bagi hadiah, kita tolak. Sedih tak? Sedih. Jadi begitu nak bagi tahu kepada kita semua, bila kita solat, kita kena pandang ia adalah hadiah Allah pada kita. Apa jadi kalau kita tak ambil hadiah Allah bagi tu? Sombong. Kan? Sombongnya kamu ni. Kan? Kemudian begitu yalah, Allah tak nak apa-apa pun pada kita. Allah nak bagi hadiah, kita tolak. Oh, sombong kamu ni. So that's why, ya, saya nak bagi tahu pada saya dan kita semua, solat itu adalah sebagai satu hadiah Allah kepada kita. So hargailah dia. Solatlah kita pada Allah sebagai bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, aqimis salata li dzikri. Ya, salatlah, dirilah kamu akan solat untuk kamu ingat aku. So nak ingat Allah, solatlah kita dengan sebetul-betul solatnya, insya-Allah. Hadiah Allah pada kita daripada Isra' dan Mi'raj ini. Peristiwa ibadah, puasa, haji dan sebagainya, semuanya dapat di muka bumi je perintah itu. Tapi solat yang pelik sikit, luar biasa, Allah panggil terus Nabi SAW, ya, akhirnya Allah bagi directly kepada Nabi SAW. Adapun haji, puasa, zakat melalui Jibril AS wahyu tu. Tapi solat directly kepada Allah. Luar biasa. Wallahu a'lam, memang kita dapat manfaat, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Imam Muda Hassan untuk satu perkongsian pada malam ni, pada malam Rabu, Rabu malam Khamis kita. Kita punya live kita untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang santai. Bagi kata orang, santai tapi sampai. Macam tu. Okay. So, dan saya suka akhir tadi tu, solat itu ialah hadiah, tuan-tuan. Solat itu ada hadiah. So maksudnya bila kata hadiah tu, kita nak accept tu, oi, gembira, tak sabar nak tunggu. Bila ni azan, bila nak azan ni. Kan, kita tak sabar. Macam tu juga kita, macam kita nak terima hadiah lah. So bila kita tukar mindset tu, solat itu adalah hadiah, lain. Macam ni lah Pak Rahman kan, kalau subuh kan, Allahu Akbar, aduhai udah subuh pula kan. As-salatu khairun minan naum. Kita kata aduh kan, tidur lagi baik pada solat lah. Itu kita, bukan tuan-tuan saya lah kan. Tapi kalau orang yang hadiah ni, sebelum azan, oh bangun. Saya pun tak macam tu, Rahman bagi tahu. Ya Allah, ya Allah, faham tuliman saya ni kan. Ya Allah, insyaAllah kita sama-sama perbaiki. InsyaAllah. Okay, alright. Terima kasih Imam. Sekali lagi diucapkan terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi Imam. Mungkin kalau keadaan dah reda ke, PKP ni dah tak ada apa, situasi kita sekarang PKP ni dah tak ada, insyaAllah kita boleh jumpa depan-depan Imam lah. InsyaAllah. Okay, alright. So seperti biasa kita saya akan kongsikan apa kita punya promosi kita pada bulan ni. Promosi Anak Aida. Dia panjang sikit, saya kena scroll sikit promosi ni. Okay, so yang pertama sekali ialah promosi Jelita Raya. Promosi Jelita Raya. So apa yang menarik promosi Jelita Raya ni? Okay, boleh tengok dekat skrin tu ialah belian satu Sariga Mat Skincare, iaitu apa dia? Ada facial cleanser, ada anti-aging serum, ada moisturizing cream dan ada juga facial scrub. Dapat apa? Bila beli tu semua dapat percuma satu botol feminine wash. Satu botol feminine wash tu secara percuma sahaja yang bernilai RM29. So macam tadi kita punya 7 makanan sunnah tu harga RM30. Yang ni lebih kurang RM29 juga, dapat secara percuma saja dengan belian set Jelita Raya. Okay, alright.
So itu yang pertama sekali. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Sabar. Belum lagi. Yang kedua, promo yang kedua ialah stress relief set. Stress relief set. Itu apa dia? Nampak orang tu lah. Dia sakit leher dia sebab apa? Sebab dia stres. Okay. Alright. So apa yang ada dalam stress relief set ni ialah 3 botol jeli gamat, 1 teragel dan juga 1 aroma terapi massage oil. Percuma 1 hand sanitizer. Okay. Alright, hand sanitizer yang mana ada mengandungi gamat bernilai dalam RM18. Okay. Alright, so semua dua-dua promo ni 1 hari bulan 1 hingga ke 30 hari bulan 3 2021. So maksudnya sampai hujung bulan ni lah. Promo ni ialah sampai hujung bulan ni. Jangan terlajak tiba-tiba dah 1 hari bulan 4 saya nak beli. Tak ada dah. Habis dah. So kena rebut cepat-cepat sebelum promo tamat. Okay. Alright. Dan juga kita ada teaser Hafiz. Ada teaser Hafiz? Video teaser. Okay. Alright. So kita ada satu video teaser yang mana video teaser ni ialah untuk kita punya promosi raya. Kita raya sama-sama. So kita tengok video teaser untuk promosi kita raya sama-sama. Layan dulu. Hidup kita hanya sekali. Apa lagi yang kita cari? Itu dia video teaser dia. Memang betul-betul teaser je Ustaz Imam. Ada sikit je. Habis dah. Tapi kita akan keluarkan video penuh. Untuk video tu, video penuh dia ialah kita akan keluarkan pada 15 Mac. Ada lagi 5 hari lah. Dan video tu ada kena-mengena dengan promosi kita raya sama-sama. Nak tahu apa kita raya sama-sama tu, tunggulah nanti. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Imam Muda Hassan atas luangan masa beliau untuk berkongsi dengan kita berkaitan dengan Isra Mi'raj. Dan juga terima kasih kepada semua yang join live kita. Kak Asma Markom, Kak Marjan, Kak Suhayu, Kak Laila Ismail, Kak Aimin Ashan. Terima kasih kerana sudi join live kita dan kita akan jumpa lagi untuk sesi-sesi live yang seterusnya. Alright, dengar cerita 2 minggu lagi. 2 minggu lagi sebab kita punya live kita borak dia tak 2 minggu. 2 minggu lagi mungkin berkaitan dengan satu topik yang lubuk wang orang kata. Kita nak bercerita berkaitan dengan lubuk wang lagi 2 minggu. Siapa speaker dia? Kita tunggu dan lihat. Alright. So sekali lagi terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, pada live yang akan datang. Promosi tu rebut cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay, itu saja daripada saya. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa terbebel-bebel sana sini. Alright, itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.